Dan juga kita ada satu wawancara, ini juga antara lain yang akan turut mengajak bis kita untuk terus serta sebagai sokongan dan juga dukungan kepada salah satu persatuan yang sudah lama bertapak di negara Brunei Darussalam dan turut mengelinga secara konsisten. Memang sebenarnya core-nya Jun, ya, persatuan semata. Kalau kita ni menyebut persatuan semata, memang kita ni terbayangkan anak-anak autisma. Jadi alhamdulillah tanpa membawa masa terus saja kita bersama dengan tetamu kita. Pertama saya perkenalkan di sebelah kiri saya Yang Mulia Tuan Edi Fazlin bin Haji Amdan, Pemangku Ketua Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan selaku pengerusi acara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat pagi ini Tuan, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga pada pagi ini Yang Mulia Puan Sharifah Adila Surya alias Malai Adila Surya binti Haji Abdullah, merupakan timbalan ataupun Naib Presiden Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Semata Brunei. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat pagi ini, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai pagi ingin mengucapkan selamat datang dan juga ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pada pagi ini bersama kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita di rumah yang menyaksikan pada ketika ini, ya. Dan hari ini kita ni ingin mendapatkan pencerahan ni Sarina sebenarnya, ya. Larian amal. Anak adalah anugerah. Jadi untuk lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini, kita bersama Tuan Edi terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai dengan perkara ini. Jadi mungkin boleh menjelaskanlah Tuan Edi, ya, serba sedikit latar belakang bagi larian amal ini, dan ramai yang ingin mengetahui juga ni bila larian ini nanti akan diadakan. Silakan Tuan Edi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB atas peluang ini, ya, untuk kami mengongsikan mengenai dengan larian amal anak adalah anugerah dan ianya bersempena dengan Hari Kesedaran Autisma Sedunia. Dan alhamdulillah pada tahun ini Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas dengan kerjasama Persatuan Semata Brunei, ya, buat julung kalinya akan mengadakan larian amal anak adalah anugerah ataupun singkatannya AAA sempena Hari Kesedaran Autisma Sedunia pada tahun ini, dan insyaAllah acara tersebut akan diadakan pada hari Ahad 5 November 2023 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan pada jam 6 pagi nanti. Dan larian ini seperti yang saya nyatakan adalah bersempena Hari Kesedaran Autisma Sedunia yang lazimnya diadakan pada setiap 2 April. Antara lain, ia merupakan acara khas untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai pendidikan khas ataupun pendidikan inklusif, dan sambil itu meningkatkan penerimaan pelajar-pelajar ataupun individu autisma dalam masyarakat kita ni. Aktiviti amal ini juga akan diselajurkan dengan pameran mini, iaitu pameran aktiviti sokongan dan juga bantuan kepada pelajar-pelajar autisma di sekolah dan juga di Pusat Semata Brunei. Dan selain daripada itu, beberapa petak jualan juga akan diadakan, termasuklah barangan-barangan daripada Jabatan Pendidikan Khas dan juga Persatuan Semata, dan di samping itu juga ada aktiviti-aktiviti padang yang akan diadakan di kawasan taman berkenaan. Dan larian tersebut juga merupakan salah satu usaha sama pihak Jabatan Pendidikan Khas dan pihak Persatuan Semata Brunei dalam sama-sama menyokong dan juga memeriahkan lagi program Bandarku Ceria yang diadakan pada setiap hari Ahad. Alhamdulillah. Jadi itu sedikit sebanyak diperjelaskan antara lain tujuan ataupun objektif larian amal ini diadakan. AAA, anak adalah anugerah. Baik, saya ingin majukan pada Puan Adila sendiri, ya. Memandangkan ini antara lain aktiviti yang disempurnakan dengan sambutan Hari Kesedaran Autism ataupun Autisma Sedunia yang sebenarnya jatuh pada bulan April. Saya percaya ada tema. Sebenarnya ada tema setiap tahun ditekankan dalam bila saja kedatangan hari-hari globalan, ya. Mungkin dapat dijelaskan, Puan. Okey, pada tahun ini Hari Kesedaran Autisma Sedunia bertemakan Transforming the Narrative, Contributions at Home, at Work, in the Arts and in Policy Making. Secara ringkasnya, ini bermaksud menghargai apa jua sumbangan yang diberikan oleh individu autisma sama ada di rumah, di sekolah atau tempat kerja, dan juga dalam bidang kesenian seperti lukisan, muzik dan sebagainya. Dan secara ringkasnya, Hari Kesedaran Autisma Sedunia ini dipanggil WAAD. Jadinya pada tahun ini 2023 disambut oleh United Nations ataupun UN pada tahun ini secara maya
bagi membahaskan bagaimana transformasi naratif sekitar kepegawaian neuro boleh diteruskan untuk mengatasi halangan dan meningkatkan kehidupan individu autisma. Ia juga membincangkan mengenai sumbangan yang telah dibuat dan boleh dibuat oleh individu autisma kepada masyarakat untuk mencapai matlamat Sustainable Development Goals ataupun SDG. So jadinya tahun ini juga UN juga memfokuskan kepada penerimaan, sokongan dan pembabituan individu autisma dan memperjuangkan hak mereka lah. Ini merupakan transformasi yang besar pada individu autisma kerana ia membolehkan individu autisma untuk menuntut maruah dan harga diri mereka dan menjadi lebih berintegrasi sepenuhnya sebagai ahli keluarga dan masyarakat. Itulah ya tujuan utama juga kenapa ini perlu disokong oleh semua pihak untuk kita ini sama-sama memberikan latihan, bimbingan agar mereka ini dapat berintegrasi dalam satu komuniti ataupun institusi kekeluargaan secara khususnya. Kita akan beralih pula kepada Tuan Eddie. Tuan Eddie, kenapa agaknya mungkin ada tujuan yang lebih jelas kenapa Jabatan Pendidikan khas ini turut sama orang tadi berganding bahu dan menyokong usaha sebegini diadakan seperti larian ini contohnya. Alhamdulillah, aktiviti amal anak-anak anugerah ini antara tujuan utamanya ialah untuk memperkasa dan mempromosikan pendidikan inklusif di negara Brunei Darussalam dengan berpaksikan prinsip 5A iaitu acceptance ataupun penerimaan dan accessibility dan juga adapted curriculum ataupun curriculum yang disesuaikan dan juga adapted instruction ataupun instruction yang diadaptasikan dan juga adapted assessment penilaian disesuaikan. Dan di samping itu juga ia cuba meningkatkan kesedaran di masyarakat ramai khususnya negara kita ini terhadap cabaran-cabaran yang sering dihadapi oleh pelajar ataupun individu autisma ini dalam aspek kehidupan kesehariannya dan juga dalam aspek pendidikan. Dan selain daripada itu juga tujuan aktiviti ini diadakan adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak agensi kerajaan, pihak-pihak yang berkepentingan, ibu bapa dan juga penjaga ibu bapa untuk sama-sama berganding bahu untuk memeduli anak-anak berkeperluan khas khususnya individual ataupun pelajar autisma ini. Dan selain daripada itu juga aktiviti dihasratkan untuk meningkatkan dana tabung Jabatan Pendidikan Khas dan juga tabung Persatuan Semata Brunei. Baik, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah pagi ini juga ada beberapa poster yang turut dikongsikan ya bersama kita untuk cuba kita paparkan seketika kepada penonton-penonton kita ni antara yang telah pun disediakan lah ya mengenai dengan perkara ini. Kita saksikan bersama. Difahamkan ini adalah berkenaan dengan tujuan yang baru saja dikongsikan. Larian amal ini diadakan. Jadi kita saksikan bersama memperkasa dan mempromosikan pendidikan inklusif di negara Brunei Darussalam dengan berpaksikan kepada prinsip 5A ini tadi ya. Antaranya lagi kalau kita lihat di sana di bahagian bawah sebelah kanan menyumbang dana kepada 30% tabung pendidikan khas, 30% tabung ikhlas dan 40% tabung Persatuan Semata Brunei. Luar biasa sekali ya. Jadi di sini kita melihat usaha ini bukan hanya cuba untuk mengintegrasikan anak-anak ataupun individu autism itu bersama masyarakat, tapi kita ni masyarakat, sumbangan kita ni kepada anak-anak itu sebagai tanda kepedulian kita ni ya Wali Mula. Betul sekali. Jadi untuk larian ini Tuan Indi mungkin kita ketahui juga ni siapa para pesertanya dan adakah ianya dibukakan kepada orang ramai macam mana? Alhamdulillah, larian amal ini adalah terbuka untuk orang ramai dan pendaftarannya telah pun dibukakan sejak 25 September yang lalu dan insyaAllah akan ditutup pada 16 Oktober nanti secara dalam talian. Dan pendaftaran bolehlah dibuat dengan mengimbas kod QR yang boleh didapati di Instagram Jabatan Pendidikan Khas iaitu jphas_moi.pn dan pembayaran bolehlah dibuat di Banglo C5
Jabatan Pendidikan Khas iaitu Simpang 373 Sengkang 18, Jalan Pasar Baharu, Gadong berkaitan dengan Pusat Tingkatan 6 Maktab Duli Pengenalan Muda Ahli Muktadibillah Negara Darussalam. Dan pendaftaran bolehlah dibuat pada hari Isnin hingga Khamis dan juga Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 4 petang. Manakala hari Jumaat iaitu pada hari ini akan dibukakan pada jam 2 petang hingga 5 petang. Jadi masih lagi dibukakan kepada orang ramai bagi mereka yang berhasrat untuk mengikuti larian amal ini tadi ya. Ya. Tadi poster tu saya lihat ada juga pengambilan race kit. Apa saja barangan dalam race kit itu? InsyaAllah ya, kelengkapan perlumbaan ataupun race kit nanti itu berupa pakaian dan juga bib ataupun bib number untuk pelari-pelari. Dan lagi barangan yang lain insyaAllah. Dan boleh diambil mulai pada 26 Oktober nanti hingga 28 Oktober. Dan mulai jam 9 pagi hingga 4 petang pada hari Khamis dan juga hari Sabtu. Dan pada hari Jumaat juga dibukakan pada jam 2 hingga 5 petang di tempat yang sama iaitu di Banglo C5 Gadong Jabatan Pendidikan Khas. Jadi maksudnya yang boleh mengambil res kita ini orang yang mendaftar lah. Yang telah mendaftar, dan telah pun menyelesaikan pembayaran yuran penyertaan. Bukan untuk orang ramai secara terbuka ya. Itu perlu kita ni faham. Untuk larian ini, saya percaya ada beberapa kategori telah pun ditentukan. Dapat dijelaskan juga Tuan? Alhamdulillah, larian bagi aktiviti larian amal anak dan anugerah ini terbagi pada 5 kategori. Iaitu kategori A adalah larian kompetitif terbuka, iaitu sejauh 5 km bagi kategori lelaki. Jadi ini terbuka kepada semua orang ramai ya. Dan manakala kategori B adalah larian kompetitif 5 km bagi perempuan. Dan seterusnya kategori C iaitu larian kompetitif sejauh 3 km hanya dibukakan kepada pelajar berkeperluan khas bagi lelaki, dan juga kategori D larian kompetitif 3 km juga bagi pelajar berkeperluan khas perempuan. Manakala kategori yang terakhir iaitu kategori E sejauh 1.5 km, di mana kategori ini kita panggil kategori larian seronok ataupun berjalan menggunakan kerusi roda. Fun run. Fun run. Jauh pun 1.5 km kan. Jadi seperti yang kita paparkan pada ketika ini di kaca TV, bagi 5 km dan juga 3 km ini difahamkan mendapatkan baju, ada nombor bibnya yang tersendiri, medal dan sijil penyertaan. Manakala untuk fun run ataupun walk sahaja akan mendapatkan baju, medal dan sijil penyertaan. Betul Tuan ya? Okey, baik. Ada statistik sudahkah bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri setakat penyertaan ini? setakat ini bagaimana? Alhamdulillah, menurut statistik semalam, alhamdulillah penyertaan sudah melebihi 800 penyertaan. Sambutan sangat menggalakkan. InsyaAllah, dan kami harapkan lebih ramai lagi yang mengikutilah. Masya Allah, begitu menggalakkan. Bayangkan baru setakat semalam. Bila tarikh tutupnya ni mendaftar? Seperti yang dinyatakan tadi pada 16 Oktober. 16 Oktober, hanya tinggal beberapa hari lagi. Hari Isnin ya. Masih ada masa. Masih ada masa. Jadi apapun untuk mendapatkan keterangan lanjut berkenaan dengan yuran pendaftaran itu, bis kita boleh mendapatkan maklumat berkenaan melalui Instagram Jabatan Pendidikan Khas nyatakan tadi, dan pastinya melalui laman media sosial Instagram Smarter Brunei. Saya percaya. Berbalik kepada Puan Adila, selain daripada larian paling jauh 5 km, paling dekat 1.5 km. Apalagi aktiviti-aktiviti pengisian lain? Jadinya pada orang ramai yang mungkin indah mendaftar lah. Larian amal anak anugerah ini ada juga beberapa pameran seperti yang mana Tuan Eddie telah menyatakan, dan aktiviti di Padang. Jadinya pamerannya ada juga seperti Smarter Brunei, Persatuan Smarter Brunei punya kafe, ada mempunyai kafe. Mereka akan mempamerkan anak-anak autisma yang bekerja di kafe ini, membuatkan kopi, membuatkan waffle, macam tu makanan seperti itu. Dan juga pameran orang ramai yang dijemput dan daripada sponsor-sponsor. Dan manakala aktiviti di Padang adalah seperti treasure hunt, ada guessing game, face painting, kick the ball and roll the marble. Aktiviti ini adalah dianjurkan oleh Persatuan Smarter Brunei sendiri dan memang khusus bagi
orang awam dan pada orang ahli-ahli yang berkeperluan khas. Kita difahamkan juga sebenarnya Semata Brunei ini ada mempunyai beberapa rangkaian perusahaan ataupun perniagaan di mana warga ataupun tenaga kerjanya adalah terdiri daripada ahli-ahli semata ataupun mereka yang menghidapi autism. Jadi syabas kita ucapkan. Mungkin salah satu daripadanya akan dipamerkan dibawakan nanti semasa larian ini 5 hari bulan November. Pameran dan juga ada aktiviti padang ya. Jadi bagi audio yang berhasrat untuk mengikutinya, kenapa tidak ya? Mungkin inilah peluang dan juga kesempatan audio untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini ya. Berbalik semula kepada larian amal kita ni. Pastinya jangan dinanti-nantikan dan juga ditanyakan oleh orang ramai ni. Hadiah bagi larian amal ini tadi. Mungkin kalau orang boleh dikongsikan. InsyaAllah hadiah-hadiah bagi pelari-pelari mengikut kategori, iaitu bagi kategori 5 km dan juga 3 km. Masing-masing pemenang akan mendapat hadiah berupa wang ringgit, iaitu sebanyak RM1,000. Dan tempat kedua akan mendapat 750 dan tempat ketiga sebanyak RM500. Ini bagi kategori 5 km dan juga 3 km. 3 km. Baik, alhamdulillah ya. Selain daripada itu, mereka juga akan mendapatkan baju, bib dan juga medal medal masing-masing. Ya. Saya suka dengan bajunya ini. Pastinya penonton-penonton kita ni yang suka ataupun ingin mendapatkan jersey larian. Jersey larian ini, saya rasa Sarina pun suka dengan warna baju. Apabila melihat di skrin Pat dan Wali Mola belum lagi dikongsikan di TV tadi. Oh, cantik, kombinasi warna yang segar. Apa logo yang ada pada baju tersebut? Baju dan juga apa tu medal tersebut ni? Ia merupakan satu motif yang diguna pakai melambangkan macam infinity autisma. Ya, infinity betul. Memang melambangkan autisma di secara jadi dunia. ini memang diguna pakai seluruh dunia. Wow. Infinity motif. Ataupun logo ni memang ada validitinya tu sebenarnya. Baik. Nombor bib juga ada bermacam-macam warna ni. Mengikut kategori rasanya. Mengikut kategori. Kalau kategori 5 km berwarna biru. Ya. Biru. Ada berwarna kalas, berwarna oranye. Jadi kalau biru itu adalah warna untuk kategori 5 km bagi lelaki dan warna kalas merah jambu bagi perempuan, 5 km perempuan. Manakala warna jingga ialah bagi peserta 3 km perkumpulan khas lelaki, dan juga hijau peserta keperluan khas 3 km perempuan. Baik, mungkinkah juga bagi mereka yang hadir secara sukarela sama ada ingin menyertai fun run, adakah fun run atau akan diberikan jersey juga? Ya. Ada diberikan jersey. Mungkin yang hadir saja untuk memeriahkan. Mungkin ada tema warna baju sebagai salah satu dukungan dan sokongan kepada projek ataupun autism semata itu sendiri. Bagaimana? Ada ditentukan, Puan? Ada ditentukan jika mau ingin menunjukkan sokongan kepada Hari Kesedaran Autisma ataupun autism secara awam lah. Digalakkan orang ramai memakai baju kuning. Baju kuning ya. Macam infinity logo tu. Wow. Jadi 5 November tu buat habis kita ke Bandar Kuchria tu kan. Sebagai sokongan. Sebagai satu tanda sokongan, mungkin tidak mengikuti larian, tetapi bolehlah solidariti kita ni. Baik, laluannya susah kan ini? Mungkin boleh diterangkan kerana bersama kita pagi ini ada beberapa peta yang boleh kita ni semak bersama mengenai dengan perkara ini. Baik, kita saksikan bersama. Mungkin boleh diterangkan di mana bermula, laluan yang dilalui dan berakhirnya di mana. Ya, seperti yang tertera, kita dapat melihat laluan akan bermula daripada taman sendiri. Bagi laluan fun run atau 1.5 km, ia akan mengikut laluan ini dan ia akan terus menerusi
bangunan-bangunan yang dimaksudkanlah paling terdekat ialah Dewan Bahasa Pustaka dan akan memasuki madrasah dan juga akan masuk kawasan-kawasan Taman Eko Koridor dan juga akan berakhir di taman sendiri nanti. Jadi saya kira ni keluarnya ni di bahagian bangunan bomba ni. Betul ke tu? Bukan. Tidak. Yang ini di belakang Masjid Sultan Anwar Ali Sokudin. Laluan madrasah. Laluan di madrasah. Madrasah dengan terus tempat letak kereta ke taman dengan madrasah. Jubilee Mahkota. Yes, Betul. Ada satu pagar sana tu. Ya. 1.5 km lah. Ini tidak kira lah ya, berlari kah, berjalan kah, kerana ataupun ia menggunakan hanyalah kursi roda. fun run sahaja ya. Ya. Di sebelah kanan sana adalah merupakan 3 kilometer. 3 kilometer. Ini agak sedikit besar ni. Ya, 3 kilometer agak jauh. Berlepas dan akan dari mana? Berlepas di tempat yang sama daripada taman dan akan terus bergerak ini yang kepada Balai Bomba jabatan, ni? Ya, Balai Bomba. Inilah di mana pelari-pelari akan menerus mengikuti laluan Muzium Alat Kebesaran Diraja. Kebesaran Diraja dan seterusnya Oh my god. Ke depan. melalui arah Bomba dan juga masuk ke Taman Eko Koridor. Okey. Itu untuk 3 kilometer. Ya. Dan untuk laluan 5 km pastinya akan lebih jauh lagi ni. Yang inilah yang sangat mencabar ni. Ya, ini 5 km. Sejauh 5 km. Ini agak berbeza daripada peta laluan dua kategori tadi, di mana 5 km akan menerusi jauh kepada jalan menerusi sekolah St. Andrews, sekolah St. Andrews. Dengan terus kepada jalan menuju Jalan Haji Basir. Dan juga Mata Pesuas, seterusnya mengikut Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi U-turn adalah di tempat kawasan perantara sekolah Mata Pesuas dan sekolah Samja. Yes. Belah tengah tu dan mematah ke kanan tani Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA. Jadi letak kereta Jalan Kubang Pasang. Jadi pelari-pelari akan berpusing mengikut jalan letak kereta Jabatan Perkhidmatan Awam. Jangan berjalan pintas lah Ya. Memang Kita percaya ada pengawalnya di sana. Banyak marshal-nya tu. Banyak marshal gitu. Kalau nombor bib tersebut tidak melalui mana-mana kawasan yang dinyatakan, disqualified. Apapun, kita mengharapkan mudah-mudahan ia akan berjalan dengan lancar. Sesuai dengan perancangan. Sambutan pun Alhamdulillah sangat menggalakkan. Mudah-mudahan selepas ini akan ramai lagi yang mula mengetahui larian amal ini dan akan mengikuti ataupun mendaftarkan diri bagi mengikutinya nanti 5 November ni. Betul ya. Baik, mungkin juga ada sesingkat masa yang kita ni ada lebih kurang seminit. Kata-kata saranan dan hasrat yang ingin disampaikan kepada para peserta khususnya Tuan. Okey, alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya larian amal ini akan dapat meningkatkan lagi kepercayaan diri dan juga keyakinan diri di dalam pelajar-pelajar ataupun individu autisma dalam mengikuti apa saja jenis aktiviti sukan dan juga fizikal. Itulah yang kami harapkan. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat para tetamu kita ni. Masa pun sudah habis ya. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.